Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tak ada perkara yang lebih gembira selain bangun pagi, bangun dengan sihat, dapat menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu saya rasa amat bahagia, amat gembira kerana kamu sudah bersama-sama dengan saya hampir 5 tahun kah? Kalau tidak silap 5 atau 4 tahun. 5 tahun kot. Hampir 5 tahun kita sudah bersama-sama menjadi suara rakyat di dalam channel saya. Terima kasih yang sudah tekan butang subscribe. Terima kasih jutaan, bilionan. Saya ingin ucapkan terima kasih. Dan bagi kamu yang belum tekan butang subscribe, saya mohon, merayu, meminta tolonglah saya tekan butang subscribe, like dan share supaya saya lebih bersemangat untuk menjadi suara rakyat. Dan kalau channel ini sudah cukup besar, kita harap akan menjadi suara rakyat yang benar-benar dipedulikan, didengar oleh mereka-mereka yang berkuasa. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, Menteri Kabinet masih misteri, tetapi ada satu sumber mengatakan sebenarnya Rafizi di Kementerian Kanan. Wow, apa itu Kementerian Kanan? Pertama, dan berapa Kementerian Kanan? Seterusnya, adakah Kementerian Kanan ini seperti juga Menteri Kanan seperti yang telah dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob? Ada Menteri Kanan lah, Menteri Kiri tiada, semua Menteri Kanan. Tak tahu kenapa tiada Menteri Kiri, tapi semua Menteri Kanan. Mungkin sudah biasa dengan sastranya. Kanan itu maksudnya orang yang berkuasa lah, nombor 2, begitu mungkin. Kenapa tidak Menteri Kiri ya? Cuba kamu komen dulu, kenapa tidak Menteri Kiri? Tiada Menteri Kiri. Tapi saya dah minta tolong kamu ini. Bolehkah sebelum kamu beri komen kamu beri dulu kamu di mana? Contoh, saya di Johor. Menteri Kiri ialah begitulah. Okey. Saya setuju kalau Rafizi menjadi Menteri Kanan. Tapi saya tidak setuju ada Menteri Kanan. Kenapa perlu ada Menteri Kanan? Bagi je lah timbalan Perdana Menteri. Susah-susah pikir. Susah-susah pikir ada kanan. Bagus bagi timbalan Perdana Menteri. Tapi kalaupun Rafizi tidak jadi timbalan Perdana Menteri, bagi dia menteri yang mempunyai portfolio yang bukan yang lain dah penting, tapi kita tahu, semua tahulah bukan semua menteri itu adalah yang paling utama. Ada beberapa menteri yang penting, mungkin boleh disebut Menteri Kanan lah. Okey. Jadi Rafizi di Kementerian Kanan, wow. Kabinet bersaiz kecil dan berimpak tinggi bakal diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang dijangka akan diumumkan pada minggu depan, ataupun ada juga ura-ura mengatakan sebahagiannya akan diumumkan pada hari ini. Dari kemarin lagi kata hari ini. Tak adalah, kita tunggu sajalah. Okey, rasional pengecilan kabinet ini antara lain bagi memberi keutamaan kepada situasi ekonomi dunia yang tidak menentu ini pada tahun depan. Itu baguslah. Bikin apa kasih besar betul kabinet? Bikin apa terlampau besar? Nanti berlanggar-langgar lagi fungsi. Pertama, kedua, gaji, allowance, klaim, bukan alang-alang. Kalau itu duit dapat dikasih kurang, dibantu kepada pelajar-pelajar miskin luar bandar, bagus itu. Bayangkan, ya mungkin tidak banyak rasanya. Bayangkan kalau ada perbelanjaan yang dapat
jimatkan selama sebanyak 3 juta setahun. Itu mungkin nampak sikit. Tapi bayangkan kalau 3 juta itu diberi kepada pelajar-pelajar di pedalaman negeri Sabah. 3 juta itu. Berapa ramai orang dapat itu bantuan? Contoh saja jambatan gantung yang putus. Saya fikir jambatan gantung tidak pun sampai 3 juta. Dapat dibantu. Seluruh Malaysia nampak viral itu. Di daerah kami. Di daerah kami ada pelajar-pelajar yang apa, tuan-tuan dan puan, yang terpaksa melintas sungai pergi sekolah dengan rakit. Masuk dalam apa lagi? Masuk dalam raga. Kalau itu 3 juta dapat dipakai untuk bantu pelajar-pelajar miskin ini, kan bagus. Jadi tuan-tuan dan puan, pemerhati politik juga berpandangan bahawa saiz menteri kabinet yang lebih kecil dapat memberi fokus kepada permasalahan rakyat, di samping mengurangkan perbelanjaan kerajaan secara keseluruhan. Ini betul. Pada masa sama, pemerhati politik berpandangan bahawa strategis Pakatan Harapan PH yang juga timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat, iaitu Rafizi Ramli, dijangka ditempatkan di Kementerian Kanan. Selain itu, sekurang-kurangnya 5 menteri akan dilantik dalam kalangan ahli Parlimen Barisan Nasional yang juga bakal mengisi Kementerian Kanan. Yang ini aku setuju jugalah. Nak buat macam mana lagi supaya kestabilan politik lebih baik berlaku. Jangan sampai nanti 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan tiba-tiba orang mau pilihan raya lagi. Gila apa? Nanti rakyat jadi bingung. Sikit-sikit buat mengundi, sikit-sikit mengundi. Kos mengundi bukan murah-murah tahu. Okey. Jadi ada kebaikan lah untuk Rafizi berada di Kementerian Kanan, dan juga 5 daripada Barisan Nasional pun dalam Kementerian Kanan. Tidak ketinggalan ahli parlimen daripada GPS, Gabungan Parti Sarawak, yang juga dijangka akan mengisi beberapa kementerian yang sama ada sebagai menteri atau timbalan menteri. Saya setuju. GPS dari Sarawak pun patut diberi. Banyak sikit. Kasih banyak daripada GPS, kerana diorang pun banyak tahu bagi kerusi kepada Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri. Walaupun Anwar Ibrahim kata pelantikan kabinet bukan untuk dapat sokongan, tetapi logik akal kata kita rasa terima kasih, ucapan terima kasih kepada mereka, jadi bagi. Begitu juga dengan yang lain-lain daripada DAP, terutamanya yang paling banyak memberi kerusi kepada Pakatan Harapan. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke pula berkemungkinan besar akan kembali kepada portfolio Kementerian Pengangkutan, manakala ahli Parlimen Bentong iaitu Yang Safura Osman akan dilantik sebagai timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Itu hampir pastilah. Okey, jadi kita harap-harap siapa yang dilantik boleh buat kerja. Okey? Jadi tinggalkan komen kamu, apa pendapat kamu? Saya punya pendapat itulah. Lebih kecil bagus, tapi yang oleh kerana sudah kecil, pastikan yang dipilih itu betul-betul terbaik. Rafizi Ramli memang patut untuk diberikan pangkat ataupun jawatan menteri yang terbaik, kerana dia ni hebatlah, pandai. Jadi supaya dia dekat dengan Anwar Ibrahim dan dia boleh jadi watchdog untuk Anwar Ibrahim, dia boleh buat semak dan imbang. Semak dan imbang, check and balance untuk Anwar Ibrahim. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.